Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back di channel. Pagi ni Cik Faisal akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni adalah hari Ahad. So hari weekend tak banyak ada volume yang tinggi pun dalam market normally, dan even weekday pun kita nampak pergerakan Bitcoin still lagi sideways, dan kita akan tengokkan ke manakah arah pergerakan market seterusnya. So kita akan tengokkan pergerakan di Bitcoin. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours, dan dia akan terangkan anda apakah potential untuk bukan potential, fundamental apakah yang perlu anda monitor untuk currently tengok nak tengok keadaan ekonomi kembali better. Meaning kita akan tengok satu indikator ni, satu aja. Kalau anda dapat monitor satu pergerakan ni dah cukup untuk anda tahu secara keseluruhan market apa yang berlaku. So let's go. Ini lakukan market cap. So pertama kali tengok total market dulu. Total market cap currently berada di 851 bilion dengan volume hanyalah 30 bilion saja. Kalau ikutkan semalam kita 40 bilion. So 30 ada lagi berlaku penurunan. BTC sikit increase daripada 38.1 ke 38.2. So apa pun tengok summary untuk semalam. Untuk pergerakan semalam, total market drop sebanyak 0.18 dan volume lagi drop lagi another 20%. Macam juga kan hari Sabtu kita ada 40 lebih. So hari Ahad ni pagi ni kita buat 30 bilion saja. So BTC dominan juga sikit meningkat sebanyak 0.11%. So kita tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 16.8 iaitu dengan performance 24 hours dia drop hampir 1%. So bila Bitcoin drop, kita jangkakan untuk all coin lain juga akan mostly akan drop juga. So Ethereum drop apa? Ethereum drop 3.72. Tak banyak berlaku perubahan still lagi. Ikutkan semalam hampir 1.3 to 1.4. So penurunan hampir dalam $60 saja. So untuk lain-lain all coin, kita tengok BNB 0.65 drop. Untuk SRP 1.55. Tengok ada tak yang green? Yang green tak ada, yang green semua melakukan dropping. Ya, semua sedang melakukan dropping. So normal kita dalam bearish market. So bila Bitcoin drop, altcoin akan drop. Bila Bitcoin melakukan kenaikan, altcoin juga akan ditarikkan balik. So mesti kita perlu tengok monitor untuk DSY dollar. So apa pun, let's go kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita akan pergi ke Bitcoin untuk malam apa yang berlaku. So di chart di Bitcoin tu ada update ini pergerakan itu, di mana kita tu ada monitor satu bear flag channel, bear flag ataupun kita panggil channel bear flag ini, ataupun kita panggil rising channel. Dan price untuk currently untuk masa sekarang iaitu dalam pukul 6.40. So price dah breakout bawah ni, ataupun tengok price nampak seperti nak lose ataupun nak kalah daripada middle channel ni. So sekiranya dia loss ni, position lah boleh drop di kawasan below ini. So dan sekiranya kita drop trendline ni, dia akan trigger untuk price return balik ke kawasan 16k, ataupun yang kita nak tengok 15.6, dan breakout 56 lah kita nak drop ke journey kita ke 14k, ke 14 range 14k dan 10k. Itulah bottom. So apapun untuk tarikh bilakah yang penting, iaitu kita tengok Fed meeting. Fed meeting ikutkan kita tengok balik Fed meeting dan CPI data. Lupa nak buka tadi. So Fed meeting kalau ikutkan next adalah 15-14 bulan. So inilah kita nak tengokkan berapakah interest rate dinaikkan. Seperti mana kita tengok 2 hari lepas kita dapat data yang tak baiklah, data yang tak menunjukkan kejahatuan inflation ataupun kejahatuan interest rate bulan lepas. Kuartal support, data itu support. Apa data itu adalah data job claim, ataupun kita tengok kuartal employment still lagi mendata, kemudian employment adalah tinggi, apapun kuartal pekerja ramai yang dapat kerja. So kenapa tak ada baik, itu akan terangkan secara detail. So data kita tengokkan yang ni adalah untuk bulan 14 kita akan dapat 13. CPI kita akan dapat 13 untuk bulan 11. Data bulan 11 kita akan dapat 13 bulan ini. So first kita pergi kembali ke coin. So chart currently menunjukkan RSI dah pun berada, stock RSI berada overbought, RSI berada 50. Ini suggestion boleh price boleh lagi claim untuk naik atas. So kalau kita tengok akan pergerakan ni, apa yang nak tengok adalah currently tak ada sebarang pergerakan bearish pattern pun. Akan nak tengok kuartal bullish bearish divergence pun tak ada kat sini. Kalau di 1 hour, kita tengokkan sikit di 1 hour ada tak? 1 hour. So 1 hour ada. So 1 hour ada, iaitu di mana kita tengok price buat higher high, RSI buat lower low. So inilah bearish divergence, dan inilah sebagai retest. So meaning ini bermakna kita akan swing low
lower low, lower high, expected akan ada lower low. Lower tu sampai mana ada possible kalau kita breakout 687 tu ini boleh attack ni, dan attack ni adalah sikit drop, kita boleh another drop ke kuasa balik 16 ini. Yang ini dan ini. So ada possible untuk melakukan dropping. So kita akan tengok macam mana untuk current market disebabkan data semalam ataupun data kuantum job clear. Nanti tu akan tunjuk balik data tu. Nanti tu akan buka balik data yang lepas, iaitu data ni. Kita nak tengok yesterday job clear. Okay, employment rate yang rendah saja. Sebab apa 5 pun expected kan tinggi, tapi bukan ini untuk Kanada. Sorry, kita akan tengokkan US month on month average earning. Yang ini satu, non payroll employment rate 3.7, tak banyak berubah. Kemudian hour earning meningkat. So nanti saya akan terangkan ini data apa. Inilah datanya yang kita mengenai pekerjaan, kadar pekerjaan semasa di US. Kalau anda tengok ada berlaku kenaikan, so meaning tak bagus untuk inflation. Tapi sekiranya kadar pekerjaan ataupun earning report, earning ataupun gaji berkurangan, ramai orang yang tak bekerja, ramai yang employment, so meaning itu bagus. Meaning apa yang Fed buat sekarang ni untuk kurangkan inflation adalah berjaya dalam market. So kali ni anda tengok kalau lebih banyak orang dapat kerja, lebih banyak aku kata offering job, so meaning untuk current market adalah tak bagus untuk inflation. Untuk inflation akan terus melakukan kenaikan. Itu meaning apa yang berlaku semalam disebabkan data ini, walaupun kita ada inflation dan interest rate turun bulan lepas, kemudian kita tengok data ini, so data ini tak support, tak link dengan apa yang Fed buat. So meaning Fed dah buat timing, tapi kadar pekerjaan masih lagi tinggi. So yang kita nak tengok adalah bila Fed naikkan interest rate, bila naikkan inflation, naik interest untuk kawal inflation, apa yang berlaku, kos bulanan akan tinggi. Bila kos bulanan tinggi, meaning kadar pekerjaan untuk company besar tak hit lagi. Bila company besar ni dah dapat feel dia punya hit tu, kemudian apa yang berlaku, banyak yang katakan dibuang kerja. So meaning employment kadar pekerjaan tu yang dan dapat bekerja akan berkurangan. Bila berkurangan, itulah nampak indikator bahawa ekonomi akan pulih balik. So itulah yang indikator yang paling penting anda tengok, ataupun paling simple anda tengok saja, itu pekerjaan ataupun employment rate ni. Kemudian let's go, kita pergi ke chart balik. So di Bitcoin, so adakah price kita boleh sampai di bawah ni? So nanti kita akan tarik Fibonacci daripada last low, last low kawasan ni, last high di kawasan ni. So kita ada possible untuk price drop mana-mana dalam kawasan ini. So dalam kawasan ni ataupun kita ada support. So yang ni kita tak perlu draw, kita itu ni lah minor. Kita akan buat warna kuning untuk minor. So untuk pergerakan ni ada possible untuk price Bitcoin drop di kawasan ni. Kita dah lost position ni. So next key level lah 16.7. Kalau breakout 67, meaning kita akan jumpa kawasan ni. Dan persoalan ni kita breakout ataupun tidak line ni. Kalau breakout line ni adalah first target, kita akan pergi ke 16.0. Dan breakout 16.0 barulah kita akan pergi ke lower low sebelum ni adalah 15.6, 15.5. Dan breakout ni barulah kita journey untuk kawasan 14K ke 10K untuk kita punya bottom. Situlah untuk tracking market ataupun arah market seterusnya dalam keadaan Bitcoin. So walaupun dalam kali itu hanya monitor saja, dan masih lagi tunggu 14 dan 13 hari bulan ni untuk data CPI dan data CPI, dan juga bulan 1 tahun depan kita ada juga, iaitu CPI dan CPI dan Fed meeting yang last untuk data tahun 2022. So itulah jangkakan expectation bottom antara bulan 15 hari bulan ni, 15-16 ke 15-91 adalah potential kita punya range ataupun timeline untuk kita bottom. Dan hopefully price masa tu touch kita punya target, itulah 14 ke 10K. Dan masa itu adalah legit, barulah kita katakan ada possible itulah punya bottom, dan kita akan ada melakukan kenaikan, dan possible kita akan sideways saja antara 26 ke 15K. So itu adalah untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke chat lain. Lo akan pergi ke ruangan komen. Untuk semalam ada yang tak tanya request, katakan tu boleh tolong review dan analisis untuk coin emas. Okay, coin emas juga tengokkan emas. Tu tak pasti dia coin apa. Nanti tu akan cuba kat sini, MASKU USDT. So ada tak MASKU USDT? So ada di Binance. So akan tengok dekat Binance. So akan pergi ke daily. So coin ni macam mana performa dia. Okay, sebelum ni tu dah pernah review dah. So coin currently dah lost position yang ni, support
dan kita tengok price itu currently buat lower script, buat lower low. So kita akan letak satu trend line yang ni, inilah di daily. Yang paling cantik adalah kita perlu buat di 4 hours. So di daily adalah untuk pakai review saja. So ini kita akan nampak lower low. So ada possible, inilah possible dia punya, kalau drop lagi dia drop. Tapi untuk currently tengok di Mas ni, dia dah pun break balik trend line ni. Kita ada satu trend line ni dah breakout dan naik atas. So price buat lawan naik atas. So consider adalah good untuk return. Kenapa? Kita akan ada key level kita almost dalam kawasan ni. Dia pergi ke 4 hours. So untuk detail pergi 4 hours. So 4 hours kita nampak key level kita di $3.75. So dah breakout dan price cuba untuk berada above ni. Sekiranya price berjaya above ni, kita akan naik ke atas. So kita akan tengokkan ada tak momentum ni atas. So first kita ada satu trend line. Kita perlu monitor trend line ni. So trend line ini kita boleh adalah trend line bearish market, di mana sekiranya kita breakout trend line ini, trend line merah ni, so ini dia boleh drop balik. Drop sampai mana? Kita boleh draw daripada swing low, swing high. Kita akan ada support kita swing low to swing high, dan kita ada support, dan price boleh drop balik mana-mana dalam kawasan ini. So sebelum, kalau ada berlaku rebound balik, good untuk akan naik balik atas. Tetapi sekiranya price itu drop below box ini, so ini kita akan jangkakan dia akan attack balik lower low ini, dan possible boleh attack mana-mana lower low di trend line putih ini. So itulah potential ataupun arah market ataupun technical analysis yang anda boleh tengok ke manakah arah pergerakan untuk di emas ini. So nanti itu akan, ini kita akan remark aja. InsyaAllah nanti kalau ada lagi request, kita akan kembali balik, kita akan tengok dia punya reaction price tu. So inilah pergerakan yang tu nak tengokkan di kuartal emas. Sama kalau di drop bawah ni dan naik atas mana? Currently kita tengok last high, last low kita ada resistance. So price perlu break box resistance ni untuk menuju more ke atas. Menuju sampai mana? Ke manakah next key level untuk di kawasan atas. Untuk emas ini kita akan tengokkan, kita delete, kita tengok key level seterusnya. Key level seterusnya berada di kawasan almost, kita boleh katakan dalam kawasan ni. Letakkan tu yang ni, dan juga almost di atas. Dia ada dua lah, dia akan ada dua tempat yang ni. So dua kawasan ni, so ada 6.2 dan 7.2. So apapun 6.2 ni dah pun berlaku sikit rejection almost dalam kawasan ni. Kita nampak sikit berlaku rejection. So kita dah sampai kawasan ni. So sekiranya dia breakout above atas ni, so ini kita boleh align untuk dia perlu breakout 6 dan 7, dan break 6, 7 barulah kita akan ada movement yang besar sikit. Sebab apa? Next key level lepas itu ada di almost dalam kawasan ni, dalam $10. So perlu breakout 6 ke $7 dulu untuk price hit target dalam $10. So currently kita tengok pergerakan ini, kita berada di kawasan ni dan berada dalam bearish market. So sekiranya Bitcoin drop, ada possible dia akan drop lagi. Dan untuk drop tu sampai mana? Drop trend line merah ni dan confirmation adalah break bawah ni. Break bawah ni first kita akan boleh target di kawasan below adalah $1. Kemudian lower low yang baru adalah mana-mana dalam kawasan ini line putih. So itulah untuk market, untuk emas ataupun technical analysis untuk di MSK. So next coin kita akan tengok apa lagi? Kita akan tengokkan loop. Okey, loop semalam dia gunakan loop jam tu pun tak tahu loop tu coin apa tu, tak pernah kaji lagi fundamental dia. Semalam first time dengar. Kemudian kita akan tengok apa lagi tak, ada cadangan tak coin yang mana potensi lawan Bitcoin. So untuk currently, untuk tengok coin ni memang tak ada. Kalau nak tengok pun boleh tengok di 4 hours, tapi tak banyak lah, sikit 2-3 coin saja. Mostly kita anda perlu tengok 4 hours ke bawah tu. Mostly dalam market, semua dalam bearish market. So bila Bitcoin drop, mostly all coin lain akan drop. Kalau naik pun ada sikit-sikit saja, ataupun yang coin baru-baru. Tapi selalunya hati-hati, anda perlukan masuk sebelum coin itu masuk dalam market. Tu mostly coin itulah perlu lebih kepada fundamental analysis. So tak ada coin yang quarter major, sekali semua sedang melakukan dropping. So near macam dah hampir bottom je ke near. Okay, kita akan tengokkan near protocol, near USDT. So near C lah consider good juga coin untuk long term. Near USDT kita akan tengokkan near dah bottom, kita akan tengokkan. So near currently berada, so macam juga kan near currently dah mau consider bottom. Sebab apa? Kita ada dua key level, iaitu kawasan ni, trend line merah ni dan trend line biru support ni. So dua trend line ni adalah penting, adalah support yang penting untuk dia. Kalau kita measurement daripada macam juga kan, sekiranya Bitcoin drop ke bottom, jangkaan untuk altcoin bottom adalah 95 ke 98%. So currently price di kawasan almost $1.7 ni adalah consider dah bottom pun, iaitu 90%. Tu minim bagi tu belum lagi bottom, tapi apapun inilah strong support di kawasan ni. So adakah mana lagi strong support kat sini? Kita akan
zoom in sikit di kawasan ni. So kita tengok manakah kawasan. So kita nampak kawasan ni seperti kawasan ni. So nanti dia akan letakkan satu line. So yang ini kenapa support, main support. So ini 1.3 $1.3 kita akan tengok adakah $1.3 tu 5% kita 95%. So kat sini adalah 91%. Kita drop balik kan, kita dapat 93.94, hampir 95%. Kemudian 98% berada di kawasan Oman dalam 5 sen. Kalau ikutkan ni betul-betul 98 dan 38 sen. 38 sen dan kuartal 98. So range dalam kawasan ni dikatakan possible antara 1.3 dan 0.5 dalam bottom. Dan kalau anda nak buy kawasan ni pun consider dah boleh DCA. Kalau anda nak DCA pun anda dah DCA tempat yang betul. DCA tempat yang betul kat mana? Kita anda boleh potential yang ni. Nanti dia akan letakkan satu lagi. So inilah range. Ada possible boleh drop lagi dengan keadaan Bitcoin yang ada possible akan drop pergi ke 14k. So untuk kawasan ni, ini adalah price yang anda boleh start dari DCA. Iaitu pertama, kalau anda start di kawasan 1.7 dah boleh pun, 1.3 pun boleh, 94 sen pun boleh dan 60 sen pun boleh. Inilah range untuk bottom. So buat sampai tidak, inilah kawasan dia untuk anda possible untuk DCA untuk long term. So macam juga kan, walaupun ada dah pun altcoin yang jatuh 95%, 90%, kenapa tu tak buy lagi? Macam juga kan, Zul still lagi waiting untuk Bitcoin. Sebab apa? Analysis Zul Bitcoin menyatakan price Bitcoin mesti lagi boleh drop ke kawasan 14k ke 10k. So ini bila Bitcoin berada 14k 10k, dan macam tu kan, Zul ada timeline atau 15 Disember ke 15 1 2023. So masa tu kalau Bitcoin betul-betul jatuh ke 14 ke 10k dan jatuh dalam timeline tu 15 ke 12 ke 15 1. So masa tu Zul akan buy Bitcoin, dan masa tu Zul akan more heavily buy di altcoin. Sebab apa? Masa tu altcoin akan jatuh almost dalam 95 ke 98%. So near protokol 95%, almost dalam kawasan 80 sen, 98% almost dalam 30 sen dolar untuk di near. So good untuk long term. Tak, inilah price range untuk anda buy. So ada possible kita akan ada drop lagi untuk apa kita attack kawasan ni. Kita currently dah attack pun. So nanti tu akan buatkan ini channel ni, tu akan tengok monitor yang ni. Kita tengok di bawah. So adakah boleh berlaku lagi. So kita akan tengok channel ni seperti dia buat reaction. Tu anda boleh tengok mana ni. So dah drop kawasan ni. Tu mana dia drop ke kawasan ni. So apapun, tak perlu monitor banyak channel yang besar ni berada. Tapi inilah possible untuk price hit bottom adalah kawasan range dalam kawasan ni untuk near protocol. So lagi, let's go, kita pergi. Ada tak lagi di ruangan komen? Okey, ni saja loop dah buat semalam. Masuk 2 saja. So sekiranya anda nak tengok sebarang request untuk chat anda type saja di ruangan komen bawah. Dan thank you siapa yang komen, nanti tu akan reply kan. So let's go, kita pergi ke chat lain juga. Tu nak tengok Ethereum. Dah lama tak tengok Ethereum. Tu nak tengok Ethereum sebab apa? Ethereum adalah dua coin kedua yang tu memang tu akan invest, yang tu akan buy untuk dalam bearish market ni. Untuk Ethereum, kita akan tengok Ethereum inilah daily. Kemudian kita akan tengok di 4 hours. Kita tengok. So 4 hours kita tengok untuk pergerakan ini sedang menuju, dia ongoing. Ongoing tu bermaksud tu adalah kita buat reversal pattern yang besar ni. So give a time, dia akan buat reversal. Kemudian sebab apa? Kita dah dalam bearish market dan hujung-hujung bearish market dah. So bila kita breakout saja, yes, tak putus dalam quarter high, tapi breakout saja ni untuk ini adalah possible untuk daripada downtrend berubah menjadi uptrend. So solid up adalah good untuk kita akan dapat sideways untuk dalam 20 tahun 23 24. Kemudian kita akan tengok kat sini price buat triangle, breakout, retest. So ada journey, still lagi journey ke $500. So tu target untuk Ethereum dalam around $500 untuk bottom. Sekiranya Bitcoin drop ke 14 ke 10k. So kita ada 58% drop lagi, dan transaction juga macam di Bitcoin pun 48% drop lagi untuk bottom. So itulah untuk Ethereum. So still lagi waiting. Kita akan tengokkan macam mana berlaku rejection dah ni. So price still lagi dah minus 1.2. Low position pun dah ke 1.6, dan current support resistance dalam berada ni 1.2 lah support. Net support lah di 1k, iaitu 977 USD dolar. So itulah untuk analisis untuk Bitcoin, Ethereum dan juga emas dan suka sikitnya. So dua kali lagi, apakah data penting yang kita perlu monitor untuk currently? Anda nak tengok perubahan ataupun secara fundamental, anda nak tengok perubahan market, iaitu bila data ini berubah,
anda akan tengok mini apa yang Fed buat tu berjaya. So mini kita nampak in future ekonomi akan kembali pulih. Bila ekonomi kembali pulih, apa yang berlaku, aset-aset ini akan berlaku balik kenaikan. So mini apa tengok adalah kita nak tengok apa saja mengenai pekerjaan, unemployment rate, semalam average earning. So mini kita nak tengok kita nak tengok kadar gaji kuartal yang ini berkurangan, kemudian kita tengok unemployment rate ni tinggi. Unemployment rate ni apa dalam bahasa Melayu adalah kadar pengangguran tinggi. So bukan kadar tawaran kerjaan pula rendah. Ini apa yang berlaku, kita akan tengok kan. Kita nak tengok ini yang akan efek dalam ekonomi. Currently apa yang berlaku disebabkan ramai yang dapat kerja, ramai yang bergaji, ramai gaji pula naik. Bila gaji naik, apa berlaku, dia akan create demand. Bila demand tinggi, supply berkurangan, itu yang menyebabkan inflation naik. So currently inflation naik adalah tak bagus dalam market. Sebab apa, dia akan menyebabkan semua harga mahal. So sebab tu kita buy. So currently apa yang berlaku in future, currently kuartal semua dapat kerja, memang kuartal sugar rush yang dipanggil, ataupun ekonomi katakan dia kuartal long term tengah dropping, tapi untuk current semasa good lagi. So apa yang kita tengok lah, ini dah tak bagus untuk market. Nak terang secara detail tu tak pandai nak terang detail tu. Untuk yang kefahaman, untuk anda faham, senang saja anda tengok employment rate ni dia perlu tinggi. Bila kadar pengangguran tinggi dengan current time, kita nak employment rate ni rendah masa ekonomi tengah naik tak apa, tapi masa ekonomi tengah dropping ini employment rate kita perlu tinggi juga. So align. Kalau benda ekonomi jatuh, mestilah aku kata kadar pengangguran pun tinggi. Tapi apa melakukan ni, walaupun ekonomi jatuh, employment rate itu adalah rendah. So meaning ada purchasing power dalam tangan untuk setiap buyer, consumer. So meaning demand yang tinggi. Bila demand tinggi, supply yang berkurangan, apa yang berlaku, harga akan terus naik. Bila harga terus akan naik, untuk kawan untuk kata permintaan tinggi, kata saingan tu, permintaan tu tawar-menawar tu, harga yang tinggi akan okey, letak $10 pun orang beli, $20 pun orang beli, letak $30 pun orang beli. So purchasing power itu ada. So meaning harga akan terus naik. Bila harga naik, itulah kita panggil inflation. So untuk kawal inflation, apa yang Fed naik, sebab itulah dia naikkan interest rate. Bila naikkan interest rate, apa yang berlaku, kita punya kadar pembelajaran bulanan naik. Siapa saja yang buat loan currently, siapa yang di kat Malaysia pun, kita ada OPR. So tak silap tu, nanti bulan 12 bulan ni kita akan ada lagi OPR. So another monthly payment naik. So siapa yang buat loan, sebarang loan dekat Malaysia ni akan ada kenaikan. Even though ni pun ada loan ESB, dah berlaku kenaikan daripada 700 dah hampir pun 900. So kenaikan hampir $200, hanya RM200 dalam masa 3 kali, ataupun dah 3 kali kenaikan OPR untuk tahun ni. So kalau ada lagi kenaikan ni, so jangkakan kita akan hit almost dalam 1K balik. So itulah kata, itu baru tu punya SB. So lain-lain loan sama. So apa yang berlaku, walaupun gaji kita banyak, tapi cost monthly kita naik. So untuk fight kawasan ni, fight perkara ni, apa yang Fed buat adalah dia akan naikkan interest rate. Bila naikkan interest rate, apa yang berlaku, company ni akan cost dia akan meningkat juga. So apa yang berlaku, kita akan nampak nanti efek dia secara long term. Pengangguran akan tinggi. So ini bila nampak itu pengangguran tinggi, apa yang berlaku, Fed dah pun berjaya. So ini untuk kembali ekonomi pulih, itu kembali adalah on track. Currently kita tak nampak, walaupun ada penurunan di Fed itu sebelum ni, kita ada announce semua, Fed announce inflation drop, interest rate pun tak naik tinggi. So itu yang kata good untuk market untuk, tapi kita tengok data secara realnya, unemployment rate still lagi rendah. So itulah data penting yang anda perlu monitor untuk fundamental, untuk tengok keadaan ekonomi semasa. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share pada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye.